Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan nikmat Islam, kita masih lagi diberikan nikmat akal, kita masih lagi diberikan nikmat untuk kita beramal dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ini. Jadi alhamdulillah, saya kat sini ingin menyampaikan sedikit peringatan. Saya kat sini ingin menyampaikan sedikit pesanan untuk kita sempena kita berada dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi apa yang saya nak tekankan pada hari ini adalah peristiwa yang terpenting yang berlaku pada bulan Ramadan, yang kita tahu, yang kita sambut pada setiap 17 Ramadan, iaitu peristiwa Nuzulul Quran. Saya rasa semua maklum, saya rasa semua tahu apa itu Nuzul Quran. Nuzulul Quran iaitu penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua umat manusia. Jadi ketika itu Nabi Muhammad dikatakan berumur sekitar 40 tahun, dan ketika itu baginda berada di Gua Hira, dan dikatakan ayat dan surah pertama yang turun pada ketika itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5, insya-Allah. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai satu pedoman untuk kita, satu pegangan untuk kita, satu prinsip untuk kita pegang, untuk kita memandu arah kita hidup dekat dunia ini, untuk kita menuju yang lebih baik kat dunia dan juga mengecapi kebaikan di akhirat kelak, insya-Allah. Ada orang kata Al-Quran ni susah. Ada orang kata, susahlah nak belajar Quran ni kan. Nak mengeja, nak apa. Kalau kata budak lagi kita boleh faham. Tapi kalau orang dah besar, dia kata susah baca Quran. Masya Allah. Al-Quran ni tunjang kita punya, kita sebagai umat Islam ni, Al-Quran ni sebagai kita punya kitab untuk pandu kita menuju kepada syurga Allah. Kita cakap kita nak syurga, kita cakap kita nak masuk syurga Allah, tapi kita tak nak beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Salah satu inilah Al-Quran kan. Selain daripada kita solat 5 waktu, selain kita berpuasa pada bulan Ramadan, ini ni Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita kuasai, kalau kita faham, insya-Allah Al-Quran memberi manfaat bukan sahaja kepada kita, manfaat kepada keluarga kita sendiri, insya-Allah Al-Quran ni. Jadi dekat sini saya nak bagi beberapa orang kata amalan yang boleh kita lakukan sepanjang kita menyambut bulan puasa, dan khususnya kita menyambut malam Nuzul Quran. Antara yang pertamanya adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf ni adalah berdiam diri. Pergi kat masjid, nak tarawih, nak sembahyang Isyak ataupun selepas tarawih itu kita beriktikaf kat masjid. Kita duduk diam, kita muhasabah diri. Kita fikir apa kesalahan yang telah kita buat. InsyaAllah dengan kita berniat kita beriktikaf itu, insyaAllah kita boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Kalau kata hari ini kita baca satu muka surat je kita mampu, esok kita cuba tingkatkan, kita buat 2 muka surat. Kalau esok dah 2, kita cuba tingkatkan pada lusa pula kita buat 3 muka surat. Sampai satu masa tu Al-Quran ni boleh jadi macam, kalau tak baca sehari tu rasa macam tak cukup. Kalau boleh, kalau kita tunjuk contoh yang baik, selalu baca Quran depan anak, depan keluarga kita sendiri, insya-Allah kita ni boleh jadi sebagai role model. Kita sebagai bapa, kita sebagai ibu bapa boleh jadi orang kata contoh untuk anak-anak, untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Kalau boleh hari-hari kan, daripada seminggu 3 kali, daripada seminggu sekali, kalau boleh kita buat seminggu sekali, kalau boleh kita buat sehari sekali. Baca sehari muka surat, 1 muka surat pun sudah memadai. Nak lagi bagus sehari 5 muka surat, nak lagi bagus sehari 10 muka surat. Apa salahnya? Boleh kan? Jadi yang ketiganya, amalan baik yang kita boleh lakukan pada malam Nuzul Quran adalah solat sunat pada waktu malam, 1/3 malam. Kita tidur dulu lepas tarawih tu kan, jadi kita bangun pukul 3 pagi, kita buatlah solat hajat, kita buatlah solat tahajud kan. InsyaAllah pahalanya berlipat kali ganda, masya-Allah. Dan yang keempatnya, antara amalan baik yang kita boleh lakukan adalah dengan berzikir pada malam Nuzul Quran. Bukan sahaja malam Nuzul Quran, kita ni berzikir ni boleh kat mana-mana sahaja.
Kita ni berzikir ni boleh pada bila-bila masa saja. Zikirkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kat mana-mana boleh. Nak pergi sekolah naik kereta boleh berzikir. Nak pergi sekolah naik motor pun boleh berzikir. Nak hantar anak ambil anak pun boleh berzikir. Kalau kita berzikir, insya-Allah mulut kita ni sentiasa orang kata wangi lah. Orang kata kalau ke akhirat kelak, insya-Allah mulut ni mulut yang wangi ke akhirat kelak. Sebab apa mulut dia wangi? Sebab apa mulut dia penuh dengan haruman? Sebab dia selalu berzikir. Dan yang kelima dan yang terakhirnya, amalan yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan ataupun yang kita boleh buat khususnya pada malam nuzul Quran adalah berdoa. Pada malam ini kita doalah banyak-banyakan. Kita doa macam-macam. Kita minta dengan Allah. Kita minta macam-macam dengan Allah, insya-Allah kalau kita betul-betul mengisi masa kita beramal beribadah pada bulan Ramadan ini, pada khususnya pada malam nuzul Quran ini, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri saya punya pesanan ringkas ataupun peringatan ringkas ini, saya ingin menyeru rakan-rakan semua, saya ingin menyeru sahabat-sahabat semua, cuba kita perbaiki amalan kita. Kita cuba perbaiki penguasaan kita terhadap Al-Quran. Kalau kata kita dah boleh baca, apa salahnya lepas ni kita boleh faham, kita boleh tahu maksud kita baca. Macam kita baca Fatihah kan, saya rasa semua faham, semua tahu maksud di sebalik surah Al-Fatihah. Kalau kita baca surah Fatihah masa kita semayang kan, kita semua sedia maklum, kita baca Fatihah dan kita tahu maksud dia, solat kita akan jadi lebih khusyuk. Macam tu juga kalau kita baca Quran sambil kita tahu apa tafsiran, insya-Allah bacaan kita ni lebih, orang kata lebih, kita lebih hayati benda tu. Kita lebih khusyuk, kita lebih rasa macam Allah. Itu macam satu orang kata kekaguman terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi apa yang saya nak sampaikan yang terakhir kat sini adalah, kita kalau boleh Al-Quran ni kita terapkan pada anak kita seawal umur kecil lagi. Kalau boleh anak tu rasa dah macam dah boleh 3 tahun, 4 tahun, dah boleh nak baca Quran kan, dah boleh bercakap, dah boleh bertutur dengan baik, kita terapkan terus dengan ilmu Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jin sampai ya tu kita terapkan awal-awal. Kita jangan risau anak kita tak pandai bahasa Inggeris. Kita jangan risau anak kita tak boleh matematik. Kita jangan risau anak kita tak boleh sains. Tapi sains tak boleh lah kan, umur baru 2-3 tahun. Kita jangan risau dengan benda-benda tu. Kita kena risau kalau anak kita tak pandai mengaji. Kita kena risau kalau anak kita tak kenal siapa Tuhan. Itu kita kena risau. Kita kena terapkan ilmu Al-Quran ke anak ni yang first kali. Bahasa Inggeris, apa lagi? Matematik. Sorry cikgu bahasa Inggeris, cikgu matematik, bukan saya nak ketepikan, tapi ini hakikat sebenar sebagai kita umat Islam di dunia ini. Kan? Untuk kita cari saham untuk kita sendiri. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai mak bapak dia orang, inilah saham kita. Anak-anak kita ni, anak yang soleh, anak yang solehah, inilah kita punya saham akhirat. Pula kita sekarang ni, saya rasa semua maklum, kita berada pada akhir zaman. Kita berada pada penghujung zaman. Kita ni umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Jadi apa salahnya kita berada dalam akhir zaman ini, anak kita seawal dari kecil ini kita terapkan dengan nilai-nilai membaca Al-Quran dengan baik. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun dia dah boleh baca, alhamdulillah dengan baik. InsyaAllah umur 6 tahun dah boleh khatam. Kan? Kalau Al-Quran ni dikuasai, insya-Allah dengan menguasai Al-Quran ni, anak-anak kita ni terang hati untuk menguasai ilmu-ilmu lain. Saya cakap saya pernah nampak budak ni, dia umur dia masa tu dia darjah 3, darjah 4. Saya pernah mengajar seorang budak ni, dia dah khatam Quran. Dia khatam Quran seawal umur darjah 1. Jadi bila dia ajar subjek-subjek lain ni, cikgu-cikgu cakap dengan dia ni, cakap sekali macam cepat tau dia tangkap, macam hati dia terang sangat, macam dia punya orang kata urusannya sangat-sangat dipermudahkan. Percaya cakap saya, kalau kita ada anak, kalau kita orang kata rasa Al-Quran ni adalah salah satu
medan untuk anak kita menjadi yang lebih berguna, percaya cakap saya, Al-Quran memang sangat-sangat membantu. Sangat-sangat, kalau kita boleh percaya apa itu Al-Quran dengan Al-Quran, boleh kita tahu Quran ni meliputi semua sekali ilmu dalam dunia ini. Percaya cakap saya. InsyaAllah, saya rasa sampai di situ saja pesanan dan saya punya peringatan sempena kita menyambut malam Nuzul Quran ini. InsyaAllah saya menyeru kita semua untuk sama-sama memperbaiki amal ibadah kita. Saya menyeru semua sama-sama kita perbaiki kita punya tutur cara bercakap kita, cara orang kata kita punya perhubungan silaturahim kita sesama umat Islam, yang kita cuba perbaiki kan. Jadi saya rasa di situ saja pesanan saya yang seberingkas ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal dan renung-renungkan.